ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan dan kekuatan iman. Alhamdulillah, dan semoga kita kekal iman kita, mudah-mudahan bertambah lagi sebaik mungkin ya. Okey. Dan sepatutnya hari ini saya nak sambung yang minggu lepas yang gunakan LCD. Tapi nota tu saya lupa takut nanti tertinggal ya. Jadi kalau tuan-tuan ada nota lagi senang sikit nanti insya-Allah. Saya dah putus start dah tapi saya terlupa ya. Insya-Allah. Dan sekarang kita gunakan buku semula, sambung yang lepas ya, sambungan yang lepas iaitu muka surat 206. Muka surat 206. Ya. Dan sebelum meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjaran kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita, telah meninggal dunia, seterusnya pada isteri-isteri yang telah meninggal dunia, suami-suami telah meninggal dunia. Sya'ulillahi lamal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey. Iaitu muka surat 206, sambungan kita yang lepas. Kita sampai ke mana? Yang hadis yang Rabbi qinni azabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadaka. Itu maksudnya, wahai Tuhanku, jauhkanlah aku daripada azabmu pada hari engkau membangkitkan atau menghimpunkan hamba-hambamu ya. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh imam ya setelah berpusing tadi ya. Ini adalah adab-adab kedua sebagai imam ya. Dan imam juga kalau kita begitu juga sebagai jamaah mengikuti imam. Okay. Para ulama berselisih pendapat mengenai arah kanan yang dimaksudkan dalam hadis di atas. Namun Imam An-Nawawi menyebutkan pandangan yang paling jelas dan kuat daripada kesemua pandangan berdasarkan kata-kata Al-Qadi, itu Al-Qadi Al-Iyad, iaitu yahtamilu an yakuna tayammunu anda tamsil inda taslimi wa huwa al-azharu li'anna adatahu sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa an yastaqbila jami'ahum biwajhihi qala wa iqbaluhu sallallahu alaihi wasallam yahtamilu an yakuna ba'da qiyamihi minas salati aw yakuna
hina yang fatilu. Maksudnya kemungkinan arah kanan yang dihadapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika memberi salam merupakan pendapat yang paling jelas kerana kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berpaling baginda akan menghadapkan seluruh wajahnya ke arah mereka para jemaah, ya, arah mereka para jemaah sebelah mana? Sebelah kanan. Beliau berkata lagi, kemungkinan baginda sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya berlaku selepas bangun daripada selesai solat atau ketika baginda hendak berpaling ke arah para makmum. Okay. Hadis ini memberikan 3 maksud berbeza tentang perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam yang berpaling selepas solat, iaitu berpaling ke arah kanan ketika memberi salam. Ini pandangan yang paling jelas. Berpaling ke arah kanan ketika hendak bangun beredar selepas menunaikan solat. Okay. Berpaling ke arah kanan baginda selepas memberi salam, iaitu kawasan para makmum yang berada di bahagian kanan saf tadi. Berarti ketiga-tiganya adalah benar. Sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberi salam dia berpaling ke kanan. Nanti ada diuraikan tak silap. Saya ada dalam satu kitab Furul Masail, 10 kekasih Allah. Dia menceritakan sebab apa Rasulullah selalu pandang berpaling ke kanan, lalu jamaah muslimah sebelah kiri. Ya tak? Kedudukan jamaah muslimah sebelah kiri. Jadi dia berpanding ke sebelah kanan. Itu kat situ yang dimaksudkan dalam kitab daripada karangan Ibnu Qayyim. Okay. Maka menghadap ke arah kanan selepas solat atau ke arah para jemaah yang berada di bahagian kanan saf merupakan salah satu daripada maksud hadis riwayat Muslim di atas. Ya, jadi itu semua adalah benar pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah kanan. Ya, selepas salam, selepas solat, nak bangun daripada solat, selesai solat, dibangun mengarah ke kanan dulu. Okay. Sebab ada kitab yang lain yang menerangkan sebelah kiri itu kebanyakan ada jamaah muslimah. Okey. Faedah. Sebagai mengamalkan tuntutan kedua-dua hadis di atas, maka maksud kedua-duanya digabungkan melalui kata-kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Al-Bari. Sekiranya imam pada kebiasaannya mengajar dan memberikan nasihat atau tazkirah kepada mereka, maka dia disunatkan untuk menghadapkan keseluruhan wajahnya ke arah para makmum tadi. Artinya dia berpusing terus 180 darjah. Kalau pusing ke belakang terus 180 darjah lah. Ya. Okey. Terus menghadap ke arah makmum tadi. Ya. Sekiranya dia hanya ingin membaca zikir yang diambil
daripada sunnah Nabi SAW, maka adakah dia perlu menghadapkan keseluruhan wajahnya atau berpaling lalu menjadikan bahagian kanannya berada di arah makmum dan bahagian kirinya di arah kiblat dan berdoa? Pendapat yang kedua, dia berpaling ke kanan telah ditegaskan oleh kebanyakan para ulama mazhab Syafi'i. Boleh jadi jika masa itu singkat, dia hendaklah terus menghadapkan kiblat kerana posisi tersebut paling sesuai untuk berdoa, manakala maksud keadaan pertama menghadapkan keseluruhan wajah ke arah makmum ialah jika zikir dan doa itu panjang, walau wallahu alam. Apa maksud kat sini? Kalaulah sekiranya sekadar berwirid dan sebagainya, berwirid ataupun yang pendek, maka dikira sekadar imam tadi berpusing separuh menghadap ke kanan makmum situ sahaja. Tetapi andainya dia panjang, sekiranya panjang seperti mana dia memberi tazkirah dan sebagainya, ataupun dia nak membimbing buat tahlil dan sebagainya kan, dia elok menghadap sepenuhnya ke arah makmum tadi. Tetapi kalau sekiranya dia tiada hajat nak membuat wirid-wirid yang panjang dan sebagainya, lepas salam sekadar bertasbih, lepas tu beristighfar, lepas tu baca doa, maka terus saja menghadap ke kiblat pun tak mengapa. Itu jika tiada nak buat zikir dan sebagainya. Dan tetapi kalau sesiapa yang imam, ketika imam tadi nak buat wirid yang panjang dan sebagainya, berpusing ke kanan, ketika dia membaca doa, dia tak perlu menghadap ke kiblat lagi, tak perlu. Kekalkan kedudukan macam tu dan boleh membaca doa, ya. Kecuali imam tadi tidak niat berwirid panjang, sekadar istighfar, lepas salam bagi istighfar, lepas tu ayat kursi dan baca doa, itu terus gitu. Tak perlu dia pusing ke kanan, dan begitu juga terus membaca doa, ya. Okey. Ini keadaan ya imam ini tadi, ya. Okey. Hikmah kedudukan imam selepas solat. Okay. Hikmah kedudukan imam selepas solat. Dalam kitab Fathul Bari, karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ada disebutkan beberapa hikmah imam disunatkan berpusing menghadap ke arah makmum menurut pendapat para ulama, seperti yang terdapat dalam hadis Al-Bukhari sebelum ini, iaitu imam dapat mengajar para makmum berkenaan urusan agama seperti zikir, memberikan nasihat atau tazkirah, menyelesaikan permasalahan mereka dan sebagainya. Ini termasuklah suatu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda memerintahkan seseorang supaya mengulangi salat fardunya untuk mendapatkan pahala berjamaah. Sebagaimana yang lepas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pusing terus. Bererti apabila pusing terus ke belakang menghadap ke jamaah,
macam dia ketika itu ada yang jamaah, bukan jamaah, dia tak masuk jamaah, di belakang sekali ada 2 orang kata tak ikut solat sekali, maka Rasulullah panggil. Kan ketika itu panggillah 2 orang tu datang menghadap. Apabila datang menghadap kepada Rasulullah, ditanya pada Rasulullah, kenapa kamu tidak solat? Jawab lelaki itu mengatakan, saya tadi sudah solat, mengatakan. Dia kata dia tadi dah solat. Maka Rasulullah kata, elok kamu ulangi. Itu yang dikatakan solat ulangan tu kan. Kita datang ke situ, orang tengah berjamaah, kita eloklah. Contohlah, kalau saya tadi dah solat, saya datang sini tengah berjamaah, elok saya solat semula lagi. Tak baik dan tak sopan apabila saya terus duduk di belakang saja. Menunggu orang dah solat habis. Mentang-mentang saya dah solat. Kalau saya mengulangi sekali lagi, saya pun dapat sunatnya fadilah untuk berjamaah lagi sekali, ya, dan mengulangi. Itu yang lepas ada disebut tentang ulangan, kan? Mengulangi solatnya. Kedudukan imam dapat menjadi suatu alamat kepada orang yang baru masuk ke dalam kawasan solat, bahawa solat telah selesai didirikan. Jika imam tidak berpusing dan masih menghadap ke arah kiblat, ditakuti orang tersebut akan menganggap bahawa solat masih belum selesai lagi. Okay. Solat masih belum selesai lagi. Az-Zain bin Al-Munir mengatakan bahawa tujuan imam berpusing disebabkan oleh hak dan kedudukan imam sebagai pemimpin dalam solat. Apabila solat telah selesai, maka hak tersebut hilang dan perbuatan menghadap ke arah makmum selepas itu boleh menghilangkan sifat sombong dan meninggi diri ke atas para makmumnya. Jadi apabila dia mengpusing tadi, tidaklah dianggap sebagai sombongnya imam tadi, kan? Dia mengikuti perkembangan belakang. Kan begitu juga ada di dalam kitab Ibn Qayyim mengatakan, apabila imam menoleh ke belakang, ada imam juga dapat melihat ada kalanya jamaah yang masbuk dan sebagainya tengah menunaikan solat. Jadi apabila masbuk tengah menunaikan solat, kita berwirid di selukan sedikit. Taklah kuat-kuat, tidak mengganggu. Jadi dapat menghormatinya. Ya, okey. Adab ketiga, meneruskan zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat. Meneruskan zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat, iaitu ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Dalil syariatnya ialah hadis berikut. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al maut. Akhrajahu an-nasa Iyu wa Banu Hibban. Wazada fihi Tabarani. Wa qul huwallahu ahad. Maksudnya daripada Abu Umamah radhiyallahu an,
beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap selepas solat fardu, maka tiada sesuatu yang dapat menghalangnya daripada memasuki syurga, melainkan mati. Ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Hibban. At-Tabrani menambah dalam hadis ini, Qul huwallahu ahad, ya, surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas, ya, itu dalam Subul Salam, juzuk yang pertama, dalam kitab Subul Salam, juzuk yang pertama, halaman 403. Surah Al-Falaq dan An-Nas, dalil mengenai syariat bacaan surah-surah tersebut selepas solat ialah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, halaman 133. Ya, insya-Allah kita habis ini besok, kita ganti kitab Al-Azkar, ya, kita ganti kitab Al-Azkar. Karangan Imam Nawawi itu pun banyak menceritakan bab solat dan sebagainya, dan doa-doa selain daripada itu. Okey. Warawaina fi apa? Mati saya ni kelaba. Fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairihim an Uqbata bin Amiri radhiyallahu an qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwizataini dubura kulli salati, wa fi riwayati Abi Dawud bil mu'awwizat fayanbaghi an yaqra'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya, kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan selain mereka daripada Uqbah bin Amir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkanku supaya aku membaca mu'awwizataini, surah Al-Falaq dan An-Nas, surah Al-Falaq dan An-Nas setiap kali selepas solat. Dalam riwayat Abu Dawud dengan Al-Mu'awwizat, maka seseorang itu hendaklah membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu satu daripadanya selain daripada zikir-zikir yang lain, ya. Okey. Zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali. Itu tadi. Selepas tu baca bacaan tu barulah berzikir, buka buku zikir, berwirid. Itu diistilahkan, orang kita kata wirid, orang kita ni lain. Zikir ni la ilaha illallah, itu dipanggil tahlil, la ilaha illallah. Zikir kena pasal kepala kita bergoyang.
Sedangkan ya, bukan semestinya goyang la ilaha illallah tu kadang-kadang kita pun tak betul. Sebabnya apa? Ini bagi apa, ilmu tasawuf mengatakan yang zikir tu sebenarnya la ilaha illallah. La itu lam nida. Ya tak? Lam nida menidakkan la ilah kita ke atas. Illallah melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ini orang ahli tasawuf punya apa? Ya, tu. Ya, pasal itu, tuan-tuan saya ingat selalu tengok saya berzikir. Itu amalan saya itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Meyakinkan di dalam hati samudbari kita ini. Ya, di jantung kita ini. Okey. Dalil wirid ini ialah hadis-hadis berikut. An Nabi Hurairah radhiyallahu an qala ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud dusuri minal amwali bid-darajatil ula wan na'imil muqimi yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa lahum fadlun min amwali yahujjuna biha wa yatamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Qala ala uhaddithukum bi amri in akhadtum adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khairu man antum baina dhahranai illa man amila mislahu tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin salasan wa salasina fakhtalafna bainana faqala ba'duna nusabbihu salasan wa salasina wa nahmadu salasan wa salasina wa nukabbiru arba'an wa salasin faraja'tu ilaihi faqala taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna salasan wa salasin. Apa maksud kat sini? Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata orang-orang fakir datang berjumpa Nabi SAW lalu berkata orang-orang yang kaya telah pergi meninggalkan kita disebabkan harta, darjat yang tinggi dan nikmat yang berterusan. Mereka solat seperti mana kamu turut solat. Mereka berpuasa seperti mana kamu turut berpuasa. Sedangkan mereka mempunyai lebihan harta lalu menunaikan haji dan umrah dengannya, berjihad dan bersedekah dengan harta itu. Baginda menjawab, maukah aku menceritakan kepada kamu tentang suatu perkara yang jika kamu mengambilnya nescaya kamu akan mendapati orang-orang yang telah
mendahului kamu, dan tidak ada seorang pun boleh mendapatkan kamu selepas itu. Pada waktu itu, kamu adalah sebaik-baik manusia daripada mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka yang beramal seumpamanya, ya, amalan itu ialah kamu bersabda, kamu bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap kali selepas solat sebanyak 33 kali. Kemudian kamu berselisih pendapat dalam kalangan kamu. Sebahagian daripada kami berkata, kita bertasbih dan bertahmid sebanyak 33 kali dan bertakbir sebanyak 33 kali. Lalu aku merujuk kepada baginda dan baginda bersabda, engkau hendaklah mengatakan subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar sehingga bilangan keseluruhannya setiap satunya adalah sebanyak 33 kali. Itu sebagaimana yang dikatakan tadi, ya. Orang miskin dijumpa kepada Rasulullah. Yang lain tu, ya, macam sebagian yang lain, yang kaya, tempat kaya pergi, ya. Kemudian tu yang kaya boleh pergi haji dengan hartanya, boleh bersedekah dengan hartanya dan boleh membuat segala-galanya. Tapi dia adalah orang yang miskin, tak dapat menunaikan haji dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? Suruh bertasbih setiap solat. Itu mendatangkan satu kekayaan. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada satu hadis yang mengatakan, sesiapa yang mengungkapkan, ya, sebelum terbit matahari subuh, sebelum terbit matahari membaca alhamdulillah sebanyak 100 kali, ibarat dia bersedekah 100 ekor kuda perang. Tu dia. Dan sesiapa yang mengungkapkan mengucapkan alhamdulillah sebanyak 100 kali sebelum terbenam matahari, maksudnya waktu asar, sebelum masuk maghrib, sebanyak 100 kali, dia juga seperti menghadiahkan 100 ekor kuda perang. Itu dia kelebihan. Berarti apabila dengan ungkapan sedemikian kita tidak rugi, kita tidak miskin, artinya kayalah kita. Ada 100 ekor kuda perang kita hadiahkan pada orang yang pergi berperang. Takkah kita kaya? Ya, Pak Karim? Itu kaya, tapi kita tak sedar. Itu kadang-kadang kita masih mengeluh lagi. Saya susah, saya miskin. Sedangkan 5 anggota kita dibagi tadi, 12 tangan cukup, nafas sehat, boleh jalan, kaki jalan, masih miskin lagi. Ya, sedangkan ini kita kaya. Cuba kalau dikira satu mata saja, nikmatnya satu mata, dapat kita membandingkan harganya mati. Ada. Jadi oleh itu, maka biarlah kita sentiasa bersyukur, ya. Pasal tu kalau kita lepas sekurang-kurangnya lepas solat tu bermakna subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya tak? Jadi sebanyak 33 kali. Tapi kita malas, kebanyakan kita malas. Ya, kebanyakan imam dah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya, cabut.
Sebagaimana tadi saya ni suka buka radio apa? Bukan radio game. Lama-lama punya lagu apa? Klasik, radio klasik. Kemudian sebelum maghrib tadi ada apa ni? Ruangan apa ni? Imam masjid apa tu? Dia mengatakan ketika dia jadi imam solat Jumaat, dia dah bagi salam, baru bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua tu dah dengar motor start dah. Bermakna dia orang tu waktunya bila waktu dia salamnya tadi. Dia baru yang kedua salam, dah dengar motor berbunyi orang start. Nak berabuk balik. Dia kata. Dalam ruang bagus tu, saya suka buat radio klasik, radio klasik. Ada sebelum petang tu, kemudian ada yang selalu imam masjid, bukan wilayah, ni bangsa. Bangsa tu. Selalu dulu betul. Ini tadi imam mana tu betul. Saya, ya juga, memang betul. Kadang-kadang kita lepas solat Jumaat tu, tunggulah imam tu selesai, sekurang-kurang baca doa. Sebab apa kat situ, yang di dalam ruangan tadi, dia menceritakan orang yang sombong, orang yang bongkak. Salah satu daripadanya, orang yang tak nak baca doa. Orang yang tak nak dengar baca doa dan orang tu tak nak baca doa. Itu dikira seorang yang salah seorang yang sombong, tak nak minta. Sedangkan Allah mengatakan ud'u ila Allah, ya. Tapi ud'u istajib lakum, mintalah olehmu akan daku, ud'uni istajib lakum, mintalah olehmu akan daku, maka aku akan kabulkan, kan? Tapi kita tak nak minta. Banyak benda itu tak minta. Ya, banyak perkara-perkara, ya. Sebagaimana ialah kita tunjukkan macam apa? Kita baca tasbih selepas solat maghrib dan selepas solat subuh. Sebenarnya la ilaha illallah sebelum kita beredar, sebelum kita berubah kedudukan kita, ya, masih tempat yang sama, sampailah kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Apa yang dimana saya dah bagi notanya dulu, kan. Nah, tujuan untuk diamalkan. Nah, tapi itu tak kisahlah, itu tugas saya untuk memberi, ya, memberi saja, ya. Okey. Apa dia katakan kat situ? Siapa yang mengungkapkan sedemikian sebelum dia kata, sebelum dia beredar dan bertasbih, begitu juga, kan, kita selalu kesuh kesah. Sedangkan dalam solat kita ada doa mengelakkan kesuh kesah. Apa kita? Selepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, Allahumma zib anni al-hamma wal hazan. Ada saya bagi hari itu. Apa maksud kat situ? Ya. Ya, okey. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah daripadaku perasaan susah dan duka cita. Sama kita. Bukan kita menyapu sekadar menyapu, ada doanya. Pasal itu, ada setengah ustaz tak ada istilah menyapu muka. Kata Rasulullah ketika menyapu muka ketika solat di padang pasir. Katanya tidak ada. Sebenarnya ada doanya. Bukan sekadar menyapu saja. Doa untuk supaya kita menghilangkan daripada keluh kesah kita. Ya tak? Pasal itu insya-Allah ada masalah, insya-Allah dapat diatasi. Dan sesiapa yang mengungkapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, ya, selepas maghrib, selepas subuh. Hanya itu yang ada nas mengatakan. Apa dia kata?
sebelum dia berkata apa-apa, dan kedudukan Mesih duduk yang tepat dalam takhir akhir tadi belum beredar, okay. Dicatatkan baginya 10 hasanah, 10 hasanah, 10 kebaikan, dan dihapuskan darinya 10 sayiah, 10 kejahatan kita dihapuskan. Siapa nak cari kat situ? Mana nak cari? Ya tak? Itu dia. Dan untuknya 10, okay? Dan diangkatkan darjatnya, dan diangkatkan untuknya 10 darjat. Diangkat darjat kita 10 darjat. Darjat ni ialah keunggulan kita. Ya tak? 10 darjat. Pada hari itu dia berada di dalam lindungan Allah daripada segala gangguan serta dijaga daripada tipu daya syaitan. Tidak boleh memusnahkan diri dan amalan-amalannya yang telah ia kerjakan kecuali dosa syirik kepada Allah sekiranya ia terjerumus melakukan dosa itu. Tu dia. Lepas tu lepas itu baca apa? Allahumma jirna minan nar. Allah, kita ramai Allahumma jirna minan nar sebanyak 7 kali. Maka kalau kita mati antara waktu itu, kita waktu maghrib hingga ke subuh besok, ataupun subuh ke maghrib ni, insya-Allah kita tidak akan masukkan ke api neraka. Sebab itu juga salah satu memadamkan nama-nama kita di pintu neraka. Nah, kadang-kadang kita buat dosa. Ada kat sini. Saya bagi ni dulu. Ya, sabit. Ha? Ya? Tak apa. Ya ke? Saya bagi semua ni dulu. Ada tak? Ha? Tak bagi? Ya ke? Saya rasa dari itu saya putus start semua ini saya bagi. Ha? Ambil balik? Ya ke? Saya rasa dah. InsyaAllah minggu depan saya bawa sekali lah. Takkan saya ambil balik. Selalu saya bagi, saya tak ambil balik. Saya buat masa itu 500. Ini, saya hantar kat masjid, bagi ke kuliah saya masjid. Saya rasa mana yang saya bagi, saya tak ambil balik. Ya, yang saya bagi saya tak ambil. InsyaAllah minggu depan saya bawa. Cik Syafiq ingatkan ya, nota katakan. Cukup nota gitu aja. Saya bawa ni balik. Okey, InsyaAllah saya bagi. Ini semua berapa lah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 line. 6 line bermakna 12 muka. Ya. Saya putus start. Saya bagi percuma. Masjid-masjid mana yang saya hulurkan ni saya bagi terus. Percuma. Ya, kat sini takkan saya ambil balik. Heran saya. Ya? Agaknya terlupalah. Minta maaf lah Cik Zul. Kalau saya ambil balik, saya minta maaf. Ya? InsyaAllah minggu depan saya bagi semula. Ini, ya, kat sini ada berat sebagai imam dan begitu juga kita sebagai makmum. Ya? Banyak doa-doa kat sini, ya, wirid-wirid yang perlu kita amalkan mengikut nas yang betul. Macam yang nas yang tu katakan lepas maghrib dan lepas subuh. Dan ada asar boleh sebut buat 3, boleh sebut 10 tadi. Tapi yang waktu lain, isyak, zuhur, itu hanya 3 sahaja. Ya? Yang menunjukkan nas sebenarnya yang 10-10, lepas subuh dan lepas asar, lepas maghrib. Lepas subuh dan lepas maghrib sahaja. Okey, ada apa pertanyaan kat sini? Oh, saya rasa duka cita lah kalau saya ambil balik itu hari. Pasal saya buat ni selalu saya bagi pada jamaah. Ini tadi muka surat berapa Cik Syafiq? Ya? 208. Oh, sampai 208. Last dah. Ya. Faqulu zahaba ahlu dusuri bidarajati. Ya tak? Oh, tu. Tak apa. InsyaAllah akan datang kita ulang daripada sini, sambung pada 209. Okey.
Tapi Allah bagaimanapun, insya-Allah hari ini 1 hari bulan dia. 1/12. Oh, saya selalu kalau nota saya bagi, saya tak ambil balik tau. Ini saya ambil balik. Memang. Ha? Ya. Yelah, memang tu saya bagi tu. Saya tahu semua yatim piatu. Saya yatim piatu juga. Ya, jadi masa itu saya bagi percuma tu. Tapi itu yang saya heran, kenapa saya ambil balik? Lain tempat saya tak ambil balik. Ya. Okey, ini cerdas. Ada pertanyaan? Kok muslimah? Ya. Tolong dengar Cik Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh. Anu tak apa nanti. Saya datang. Ha? Bagi mic. Ya, biar semua orang dah. Ha. Cik Syafiq pun ni tak dengar. Nanti ambil mic. Sini. Tunggu, duduk situ. Ya. Tak ada bateri? Ha? Tak ada? Tak ada? Tak ada, saya dekat lah. Mac tak ada. Tak apa. Ha? Tak apa. Ha. Macam ni, kita ada banyak zikir-zikir, doa untuk mengelakkan daripada api neraka. Ya. Antaranya Allah ma'jirni minan nar atau Allah ma'jirna minan nar. Ya. Dan yang panjang sikit, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi ada lagi beberapa yang lain. Jadi saya nak tahu, kalau kita baca banyak-banyak macam tu, kita mungkin suri rumah tangga kan banyak kerja. Ya. Ataupun yang nak pergi kerja kan. Ya. Apa yang lebih afdal? 1 atau 2 zikir? Ya, okey. Cantik. Okey. Soalan. Banyak zikir-zikir kita minta dijauhkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu pun minta tu. Bila Allah majirna minan nar, Allah majirna minan nar pun sama juga, ya kan? Dan banyak-banyak lagi. Mana salah satu kita nak apa? Katakan muslimah, katakan dia nak uruskan, nak pergi kerja, uruskan anak dan sebagainya. Ya tak? Maka ada amalan-amalan yang sedemikian. Kalau kita dapat membacanya, itu kalau dapat membacanya sekurang-kurangnya, yang mana yang ringkas pun boleh ke? Kalau yang tu banyak semua nak minta jauh dari api neraka, jauh api neraka, bererti kita ni tidaklah memadai sekali saja minta. Katakan. Contoh, saya katakan nak pinjam duit pada puan lah, katakan. Boleh jadi sekali aja, puan saya nak pinjam duit ni, nak pinjam duit ni, sekarang tak layan. Nanti saya jumpa lagi kat kantin sana, puan pinjam duit ni, tak layan lagi. Ya, jadi berarti boleh jadi dah banyak kali, puan saya ni tak susah betul ni nak pinjam duit ni. Boleh jadi satu ketika nanti puan
akan bagi juga dengan penuh belas kesihan. Serat saya merayu kan, atas rayuan-rayuan saya. Maka begitu juga Allah telah menjanjikan setiap permohonan Allah akan bagi. Tak dapat pada masa ini, dapat masa akan datang. Tak? Contoh, ya, minta misalnya saya minta doa minta dapat isteri, tak dapat ni boleh jadi yaumil mahsyar, besok ada dijumpakan lagi. Contoh, ini satu contoh, ya tak? Jadi paling mudah yang kita boleh, yang kita mampu, sebagaimana yang kita mampu. Dan wirid-wirid ni juga kita boleh guna sambil kita buat berjalan. Paling mulia sekali, jangan tinggalkan selawat Nabi wa ima dalam waktu susah, wa ima dalam waktu lapang dan sebagainya. Selawat Nabi wa ima dalam tandas pun boleh selawat. Tapi yang lain tidak akan tidak dibenarkan, kan? Selawat Nabi di mana-mana diterima. Dan begitu juga ada mengatakan solat kita belum tahu diterima solat kita. Sedekah, saya sedekah belum tahu diterima sedekah saya. Saya berdoa belum tahu diterima doa saya. Tetapi apabila selawat tetap diterima. Itu telah dijanjikan. Tiap selawat saja tetap diterima. Ya? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala pun sentiasa berselawat pada ini. Kalau siapa muslimah tak datang Jumaat, ya, lelaki tahulah khutib ataupun bila selalu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa katakan? Allah dan para malaikat sentiasa selawat pada Nabi. Ya tak? Apatah lagi manusia. Maka selawatlah. Ya, itu yang paling mulia. Yang lain-lainnya tak ada selawat, insya-Allah dikatakan perlu pertolongan daripada Nabi. Okey. Saya dah jumpa dulu bos kita, Cik Zul, dia bertanya pada saya. Kita baca surah Tabarakalladzi biyadihi mulku. Ya, Al-Mulk, ya tak? Kita baca itu apa? Khasiat dia? Dia akan menolong kita di yaumil mahsyar. Kalau tangan ditanya, dia akan lari kepada tangan. Kalau kaki ditanya, lari kepada kaki. Kalau telinga tanya, lari kepada telinga. Tu, ya, janji tak ber. Tetapi ini kalau kita tidak solat, itu semua tidak dikira. Sebab solatlah adalah yang ditanya terlebih dulu. Kalau solat ditanya, tidak ditanya, bererti kita tak solat. Yang lain tu tidak ditanya. KIV. Walaupun macam mana pun. Pasal itu, kalau orang syarat sah orang solat, Islam. Orang yang bukan Islam, tidak sah solatnya. Kan ada yang minggu lepas, saya tunjukkan slide. InsyaAllah akan datang pun saya bawa nota tu sekali dengan nota ini sekali. Ya tak? Minggu depan saya bawa nota tu dan nota ini sekali. Sebab apa? Kita Islam. Apa orang Islam? Solat. Tak solat bukan Islam. Ya tak? Itulah yang saya katakan. Ini Islam. Ini rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimat syahadat. Berpuasa bulan Ramadan. Solat 5 waktu. Berpuasa bulan Ramadan. Zakat dan haji. Wa hajjul baita liman istata'a. Menunaikan haji ke Baitullah bagi yang bermampu. Yang berkemampuan. Okey. Saya pegang dengan ini Islam. Okey, saya ambil dari bawah. Saya tidak mampu untuk pergi haji. Pergi haji, umrah tak mampu. Sebab tiada kemampuan. Boleh dia. Kemampuan kat sini luas. Wang ringgit, masa, kenderaan dan sebagainya. Kadang tuan-tuan ada masa, ada duit, kumpul dah. Merayu pun
Masa bukan kehendak kita. Kenderaan bukan kehendak kita. Masa kita memerlukan bantuan walaupun duit ada. Maka adakah orang ni mati bukan Islam? Tetap Islamnya. Kan? Okey, ini tadi apa? Sedekah. Sedekah bagi orang yang mempunyai harta yang cukup nasab dia. Kalau katakan hanya RM1 aja disimpan, bertahun-tahun RM1, tak perlu bayar sedekah. Itu sekurang sana berapa? 3,000 kan? 3,000 dalam simpanan dalam setahun. Itu 2.5. Ya, dikena keluarkan sedekah. Sedekah bagi yang berperempuan. Sedangkan orang hasnaf, kena bagi. Ya, kita bagi orang tu hasnaf. Tak mampu. Adakah dia tak bersedekah? Itu dia benar. Zakat, tak berzakat tadi. Maafkan saya, zakat dia bukan sedekah. Zakat. Ya, zakat ni zakat harta. Bukan zakat fitri. Zakat fitri itu wajib. Ya, wajib walaupun katakan hari besok pagi, hari raya. Sebelum khutbah raya, anak dilahirkan, maka mak bapak je wajib bayar zakat fitrah pada anak tu. Ya, ini yang saya masukkan zakat harta kan, tak berkemampuan, takkan apa okey. Yang ketiga berpuasa. Puasa orang musafir juga boleh meninggalkan puasa, kan? Tapi ketiga lapangnya kena bayar semula. Orang susah ni tadi kerja kontrak lah dia, kan? Panas. Dia boleh meninggalkan puasa. Waktu lapangnya kena bayar semula. Kan? Tetapi ini tadi tinggal solat dengan mengucap 2 kalimah syahadat. Ya tak? Katakan saya tak solat, habis. Nothing. Islam tak ada dah. Jadi itulah, solatlah. Tapi kalau orang solat tetap mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau tak mengucap 2 kalimah syahadat, artinya tidak sah solatnya. Pasal itu rukun dalam solat. InsyaAllah nanti nota tu ada dalam rukun solat. Ya? Minggu lepas saya gunakan. Bos tak ada ketika itu gunakan slide tu. Tapi tak apa, nanti saya bawa dan saya gunakan tu. Okey? Jadi, tuan-tuan sekurang-kurangnya muslimin muslimat, sekurang-kurangnya ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau solat kita ingat dah. Allahumma inna na'udzubika min ada lupa. Ketika solat, siapa yang ingat tu? Waktu solat ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya, itu ketika salam ke kanan. Ya. Dah setengah salam. Setengah salam ada. Allahumma kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala lepas tu kita salam ke kiri, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan jauhkan dariku api neraka. Ketika salam ke kanan sudah lupa. Allahumma as'aluka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Betul. Alhamdulillah, siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, berilah kepada aku, ridhalah kepada aku ke dalam surgamu. Yang ke kiri, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan lariku dari
api nerakamu. Ya tak? Sekurang-kurangnya itu pun cukuplah. Puan, ya, amalkan tu nanti insya-Allah. Tapi itu kadang-kadang kalau waktu solat saya mesti ingat. Pasal itu memang amalan saya. Ya. Sebab itu yang doa tadi, doa ketika dalam perjalanan pun boleh kita baca. Dalam doa, dalam perjalanan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya tak? Itu orang tawaf semua. Kadang orang tawaf tu saya galakkan baca itu je. Banyak kan. Ya tak? Ataupun baca doa dalam bahasa sendiri. Ya. Ketika solat tak boleh lah kan. Tapi lepas solat boleh. Pasal itu saya kata solat hajat itu saya buat selalu. Amalan solat hajat. Sebelum solat hajat, seelok-eloknya kita buat solat taubat dulu. Selepas buat solat taubat 2 rakaat, baru solat sunat hajat. Ketika dalam solat sunat hajat, ketika rakaat yang setelah baca Fatihah, rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun 10 kali, dan ketika rakaat yang kedua selepas Fatihah baca qul huwallahu ahad 10 kali. Lepas tu tahiyat bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu sebelum cakap apa-apa maka sujud semula. Maka kat situ kita baca selawat 10 kali, bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lepas tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar 10 kali. Lepas tu kita ini boleh dalam bahasa Melayu. Pasal dia kita dah keluar daripada solat, maka ketika itu barulah sujud, baca ya Allah ya Tuhan ku ampunkan dosa kedua ibu bapaku, dosaku ya, baik yang aku sedar atau tak sedar. Lepas tu memohon apa yang nak kita pohon. Ya tak? Apa yang nak kita pohon, itulah kita mohon. Okey? Boleh. Okey? Boleh? Puan yang tanya tadi? Boleh? Ya, okey. Jadi salah satu mana yang ringkas kita amalkan. Yang keseluruhan kita amalkan kalau sekiranya ada kelapangan. Begitu juga, ya. Kita amalan-amalan yang lain, ya. Kita ada kelapangan, kita boleh amalkan. Selawat dalam berjalan, dalam perjalanan elok, jangan tinggalkan selawat. Ya, insya-Allah. Ya, kalau kita dapat melakukan selawat 100,000 kali satu hari satu malam, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat kita. Ya, insya-Allah. Ada apa pertanyaan lagi? Satu. Di minggu hadapan kita jumpa lagi, dan insya-Allah saya bab solat tu saya tak tekankan solat dan sebagainya. Sekarang ini dulu dapat saya sampaikan, insya-Allah. Saya memohon ribuan ampun dan maaf kalau silap saya terkasar sebahasa terlajak kata yang baik daripada Allah, kelemahan, kesilapan dan terjadi datangnya dari diri saya yang jahil ni. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pesan saya, baiki solat, jangan tinggalkan solat, baikkan solat, dan begitu juga ketika dalam solat hayatilah makna-makna, insya-Allah sempurna lah, ya. Kalau katakan yang kita mengungkapkan, ya Allah asyhadu an la ilaha illallah warahmanur rahim Allahumma azim anni wa hazan, kita cuma sekadar di mulut tapi tak tahu apa maksudnya, tak meresaplah di dalam hati. Kan? Hati tak meresap. Kan? Jadi kalau kita membaca itu dengan menghayati maknanya, meresap. Serupalah si suami isteri, kalau katakan mengungkapkan I love you dari hati ke hati, bukan sekadar di mulut saja, ya kan? Baru meresap di hati. I cinta kat you, betul-betul merasa, betul-betul perasaan dengan cinta, itu barulah, ya. Bak kata kalau berjauhan pun insya-Allah dia tidak lupa, ya kan? Itu
Sebab itu yang saya katakan, love is a word spoken by the heart, not by the mouth, heard by the soul, not by the ears. Okey, itulah dia. Barulah meresap di hati kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zamajlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zamajlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zamajlis. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafruqu min ba'dika tafruqu maksuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.